Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sungai Petani hari ini atas dua pertuduhan mengedar lebih 51 kg ganja pada 28 Ogos lalu. Kedua-dua tertuduh, Saiful Syamil Idris, 32 tahun, bekerja sebagai pemandu, dan Nurul Wahida Muhammad Adnan, 32 tahun, seorang suri rumah, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan pertama, Saiful Syamil Idris, 32 tahun, dan Nurul Wahida Muhammad Adnan, 32 tahun, secara bersama didakwa mengedar ganja seberat 768 gram. Bagi pertuduhan kedua pula, mereka didakwa secara bersama-sama mengedar ganja seberat 50.866 kilogram. Kedua-dua kesalahan didakwa dilakukan pada pukul 12.30 tengah malam di sebuah rumah di Bandar Seri Astana, Sungai Petani. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 39B, Kurungan 1 Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 39B, Kurungan 2 Akta yang sama. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Hampir RM2 juta peruntukan disediakan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sungai Petani bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan untuk rakyat. Siti Zaida Osman sudah bersedia dengan perkembangannya. Zaida, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. RM1.985 juta peruntukan telah diluluskan oleh Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sungai Petani sejak Januari hingga Ogos lalu bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan di Parlimen itu. Ahli Parlimen Sungai Petani, Dr. Taufik Johari berkata, daripada jumlah itu RM842,000 untuk menaik taraf dan membaik pulih beberapa kemudahan infrastruktur di 29 buah sekolah, RM363,000 untuk 13 masjid dan surau dan RM355,000 untuk 15 rumah ibadat bukan Islam. Projek-projek pembangunan fizikal lain seperti menurap jalan dan membaik pulih kemudahan infrastruktur juga telah diluluskan melibatkan peruntukan RM425,000. Beberapa lagi permohonan masih dalam proses pertimbangan dan akan diagih secara berperingkat sebelum akhir tahun. Parlimen Sungai Petani kita menggunakan dana parlimen ini, kita sama ratakan, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira fahaman politik, kita berikan sama rata dan kita sangat transparan lah untuk saluran kita. Kita ada laporan dan saya akan keluarkan juga kad laporan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sungai Petani pada hujung tahun yang akan datang nanti. Pembangunan luar bandar yang terancang dan sistematik yang dilaksana Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah menarik perhatian delegasi antarabangsa daripada Mesir untuk mempelajari kaedah yang digunapakai agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu. Delegasi terdiri daripada pegawai Kementerian Perpaduan Sosial Mesir, Pusat Penyelidikan Pertanian Mesir dan Bank Pertanian Mesir merupakan peserta African ASEAN Rural Development Organisation ARDO bagi program kemajuan teknologi dalam bidang pembangunan luar bandar dan pertanian di Malaysia. Antara aktiviti sepanjang program 3 hari itu, lawatan ke Perumahan Terancang Kedah, projek perniagaan keusahawanan dan projek agro pelancongan Kedah. Lawatan bertujuan memberi lebih kefahaman dan pengalaman sebenar terhadap gerak kerja operasi Kedah, terutama dalam bidang pembangunan masyarakat luar bandar. Mereka amat berterima kasih dan muka minda mereka mengenai apa kerja buat yang dilaksanakan oleh Kedah dan juga terutamanya dari segi teknologi pertanian. Dan pada hari ini pun kita tengok mereka sangat impress dengan melihat sembelian agrofarm bagaimana daripada hanya ternakan dan juga jualan rusa sehingga berkembang kepada projek agrotourism yang dapat dilaksanakan. Dan mereka bercadang dan juga seperti pada semalam pun di lembah Sungai Nil pun memang terkenal dengan kesuburan tanahnya dan mereka melihat dari segi tanaman yang dilaksanakan oleh Kedah, insya-Allah dapat diperkembangkan di sana. Prihatin dengan nasib komuniti nelayan tasik yang kurang berkemampuan, Etika Insuran dan Takaful dengan kerjasama Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Islamic Aid Malaysia IAM baru-baru ini menghulu bantuan menerusi program bantuan pukat untuk nelayan di empangan Tasik Gubir Sik.
Melalui program itu, Etika Takaful sebagai Rakan Kemanusiaan IAM telah menyerahkan sumbangan set pukat beserta peralatan menangkap ikan kepada 25 nelayan terpilih di sekitar kawasan empangan Tasik Gubir. Mereka juga menerima sumbangan tong ikan serta barangan kelengkapan nelayan termasuk jaket keselamatan. Jadi kita berharaplah, saya sendiri berharap agar program seperti ini dapat diteruskan kerana nelayan ini sangat-sangat memerlukan bantuan. Harga pukat semakin mahal dan kebanyakan mereka tidak mampu untuk untuk membeli pukat yang baru, ya. Mereka membaiki pukat-pukat yang lama. Jadi dengan adanya pukat-pukat yang baru ni, mungkin hasil tangkapan mereka akan bertambah dengan penggunaan pukat-pukat baru. Selain Kedah, program bantuan pukat untuk nelayan itu juga akan memberi manfaat kepada 100 nelayan terpilih di Johor, Kelantan dan Pahang. Laporan itu tadi mengakhiri berita dari Negeri Jelapan Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaidah Osman, kembali ke Angkasa Puri. Zaidah, terima kasih atas perincian itu. Semangat patriotik dan cintakan tanah air di kalangan masyarakat terus diperkukuh bersempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia di seluruh negara. Tidak terkecuali di Parlimen Padang Besar Perlis, kemeriahan sambutan Bulan Kemerdekaan diserikan dengan pertandingan Kampungku Ceria Merdeka dan Hari Malaysia melibatkan penyertaan lebih 400 kediaman mewakili kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri. Menurut Ketua Penilai Kampungku, Ceria Merdeka dan Hari Malaysia, Roziana Ahmad, program tahunan itu sebagai menzahirkan semangat kemerdekaan, cintakan negara sekaligus menyemai semangat menghargai kemerdekaan dalam kalangan rakyat. Sambutan diterima sangat meriah beserta menghiasi sudut rumah dengan pelbagai informasi berkaitan kemerdekaan selain pameran barangan antik beserta deretan jalur gemilang. Hasrat kita supaya program Supama ini diteruskan supaya dapat mengajak bersama warga muda, ya, yang mengisi kemerdekaan itu supaya sedar akan tanggungjawab sebagai warga negara yang telah merdeka ini dengan meneruskan semangat kecintaan itu tersendiri dengan cara mereka sendiri, tetapi perlu sama-sama sedar tentang bagaimana perlunya generasi hari ini untuk sayang kepada negara dan tanah air mereka. Masih ada banyak ruang untuk mencipta kejayaan sekalipun pernah berdepan kegagalan. Buktinya Aidilafik Muhammad Hanif yang putus asa kerana keputusan SPM tidak memuaskan, kini pemegang diploma kejuruteraan elektronik komunikasi dengan keputusan 3.97. Perjalanan baharu bermula apabila tanpa pengetahuan dirinya, keluarga Aidilafik telah membuat permohonan UPU dan beliau diterima masuk ke Politeknik Seberang Perai PSP. Memang tak nak belajar pasal SPM dulu pun dah teruk sebenarnya, pasal banyak main kan masa kita kecil dulu. Yang nak ambil SPM, dah ambil SPM pun, kalau ada yang dapat result kurang memuaskan, jangan give up. Macam bidang TVET ni banyak dah menolong saya. Saya kat sini ni pun pasal peluang yang Politeknik Malaysia bagi kat saya hari ni. So saya advise korang jangan give up, teruskan usaha. Masuk bahagian TVET ni aktif dalam semua core curriculum akademik. InsyaAllah korang akan berjaya lah di masa hadapan kelak. Beliau merupakan antara 1,951 graduan yang diraikan pada Majlis Convocation PSP ke-22. Beliau kini melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan mikroelektrik di Universiti Malaysia Perlis. Selain beliau, anugerah pengarah PSP turut disampaikan kepada Muhammad Nur Firdaus Zamzuri dan Amir Firdaus Fauzi. TVET ni adalah salah satu kata skill yang amat baik yang perlu ada pada setiap mahasiswa. Kerana negara kita akan datang perlu daripada mahasiswa yang mempunyai skill-skill TVET ni, dan Politeknik adalah salah satu institusi yang menawarkan latihan TVET.
Kemahiran TVET ni memang penting bagi saya. Sebab apa? Kebanyakannya orang sekarang ni susah nak belajar melalui buku kan. Jadi politeknik dia banyak menunjukkan cara untuk berkemahiran lah. Maksudnya kita akan buat task setiap kali assignment, semua task lah. Jadi dia memudahkan orang yang mana tak minat baca buku untuk buat satu task untuk siapkan satu benda macam tugasan ya, macam tu. Kira boleh tambah dia punya improvement lah. Mereka masing-masing menerima piala dan wang tunai yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Tun Ahmad Fuzi turut melancarkan sambutan 25 tahun Jubli Perak PSP.